Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah kita akan membuat penjelasan sikit tentang apa yang kita tengok daripada semalam viral di media sosial semua tentang sihir yang terkena pada Ustaz Kazim. Jadi alhamdulillah tadi saya pun dah tengok video penerangan penjelasan daripada sendiri daripada Al-Fadhil Ustaz Kazim, dan juga live baru sebentar tadi ini yang dibuat oleh Al-Fadhil Ustaz Kazim yang menjelaskan perkara sebenarnya. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan syukur alhamdulillah, sebab semalam ni dia jadi satu kekecohan apabila ada pihak yang mengatakan benda ni hanyalah lakonan, hanyalah dan ramailah yang maki hamun saya pun ramai yang kata scam untuk singa pun kena prank kan. Jadi tak apalah, alhamdulillah lah ni Ustaz Kazim dah menjelaskan benda yang sepatutnya alhamdulillah, dan kita pun telah lihat bagaimana Ustaz Kazim disihir sebegitu teruk lah. Jadi alhamdulillah, jadi suara tak ada je ada no? Jadi saya insyaAllah saya dah beritahu, insyaAllah saya akan bersama-sama dengan Ustaz Syafiq Al-Idrus. Kami akan datang menziarahi untuk membuat rawatan insyaAllah. Dan juga ada sahabat-sahabat saya yang lain seperti Tok Kiki, Pak Munawir semalam ada mesej dengan saya berbincang apa yang sebenarnya jadi pada Ustaz Kazim ni. Jadi insyaAllah saya rasa Tok Kiki, Pak Munawir pun akan memberi bantuan yang sama untuk Ustaz Kazim. InsyaAllah kita bantu sama-sama. Sebenarnya yang nak menyembuhkan Allah, bukan kita yang hebat. Tak ada siapa di sini yang boleh katakan dia hebat, dia boleh bantu, dia boleh sembuhkan. Tak ada. No, jadi kita sama-sama pakat berdoa. Dan tuan-tuan juga yang mana tak mahir, hanya tuan-tuan perlu doa kan. Jadi insyaAllah kita doa supaya Ustaz Kazim sembuh. Dan saya nak sedikit nak memberi penerangan sikit. Apabila macam semalam tu berlaku, bila ada pertikaian, ada juga, betul tadi saya dengar Ustaz Kazim kata ramai yang datang ke Ustaz Kazim ni yang ambil kesempatannya. Saya nak ulas benda ni kan. InsyaAllah saya nak beritahu kepada Ustaz Kazim, Al-Fadhil Ustaz Kazim yang kita sayang, InsyaAllah saya bukan jenis macam tu nak ambil kesempatan. Kalau Ustaz Kazim kata Ustaz Kazim tak perlu live, tak perlu ambil gambar, saya tak kisah langsung. Dan saya akan ni saya beritahu lillahi ta'ala ni. Saya beritahu lillahi ta'ala dalam live ni, saya buat rawatan lillahi ta'ala ikhlas saja Ustaz Kazim. Saya tak perlukan duit ataupun kos. InsyaAllah saya retiak sendiri. Sebab apa? Saya sayang guru-guru, ahli-ahli ulama, guru, ustaz-ustaz kita yang berada dalam Malaysia ni. Sebab mereka ni adalah permata. Permata ni maknanya ilmu banyak. Jadi kita nak dengar lagi, kami ni dah hargakan ilmu lagi daripada ustaz-ustaz Al-Fadhil, terutamanya Ustaz Kazim Ilyas. Kita nak dengar lagi ilmu ceramah daripada ustaz-ustaz. Jadi insyaAllah saya bagi tahu hari ni, insyaAllah saya Ustaz Rotal Idrus, insyaAllah kami akan memberi bantuan dengan menggunakan kaedah rawatan secara percuma. InsyaAllah saya tak tahu duit. Dan saya tak perlu pun kalau nak live ke nak dekat tamak, saya tak perlu ni. Ni saya beritahu tu dekat nampak sangat pemohong hang je. Tuan-tuan tengoklah ni. No. Okey, ni saya sekat lah yang benda-benda pelik-pelik ni, saya sekat insyaAllah. InsyaAllah saya akan memberi bantuan secara percuma. InsyaAllah saya bukan nak tahu duit. Dan saya dengar tadi Ustaz Kazim beritahu ramai yang ambil kesempatan kepada Ustaz Kazim yang letak cas sampai 8,000, 10,000 kan. Jadi memanglah tuan-tuan, memanglah apabila seorang ni ada nama kan, dan kita tahu Ustaz Kazim ni memang ada nama, kita tak orang tu kita akui benda ni. Dan ramai juga yang akan ambil kesempatan pada Ustaz Kazim. Jadi insyaAllah saya tak perlu tuan-tuan. Bukan orang kata alah dia ni mamak ni buat kalut lah setiap kali ada benda yang viral apa mesti dia buat kalut. Okey, saya nak beritahu kefahaman kepada tuan-tuan semua. Saya seorang pengamal perubatan Islam dan juga aktivis NGO. Jadi kalau ada isu-isu yang membabitkan rakyat, isu-isu yang membabitkan umat Islam terutamanya umat Islam, saya akan ke hadapan. Benda yang saya boleh tolong, saya akan bantu InsyaAllah. Saya bukan nak buat kalut. Saya hidup saya macam ni, bukan hidup saya mewah. Hidup saya bukan mewah, hidup saya bukan kaya-kaya macam orang lain, tak. Kalau tuan-tuan main tengok saya main hidup, tuan-tuan pun rasa sedih. Dan berapa orang dah marah saya, tu pikir sikit anak bini, pikir sikit rumah tangga tu kan.
Jangan kerana Tok buat perjuangan macam ni Tok hidup susah. Memang saya hidup bukan kata susah tuan-tuan, tapi itulah kalau tuan-tuan tengok pun ada hanya motor buruk sebiji kereta dengan kereta buruk ni. Alhamdulillah saya syukur banyak Allah. Bukan saya nak, kalau saya nak buat duit, saya kaya lama dah. Saya kaya lama dah. Kalau saya nak buat duit dalam bidang rawatan saya, dalam bidang NGO saya nak kedarah duit orang, saya nak beritahu saya dah kaya lama dah. Tak perlu ajak saya nak buat duit. Saya boleh buat duit lebih pada tu. Saya boleh jaga ahli-ahli politik lebih pada hampa buat hari ni. Aku boleh buat lebih pada hampa buat. Tapi aku tak buat macam tu. Sebab aku pegang, aku pegang demi agama, bangsa dan tanah air. Aku lakukan ikhlas dengan izin. Hanya kalau ada orang nak bagi duit, kalau kita buat rawatan. Sampai hari ni pun pusat rawatan saya hanya mengenakan kos sebanyak ikhlas hati. Dan kita jual produk kita. Nak beli, tak beli pun tak apa, tak pasal kan. Itu saya, duit produk tu saya makan dengan duit ikhlas orang hantar kat saya tu. Yang tu saya makan, saya bela anak bini saya. Alhamdulillah, saya tak minta saya kaya, saya minta cukup saja, cukup kan. Jadi orang yang tahu saya macam mana, orang tahulah saya macam mana. Terima kasih Tok, tolong ubatkan saya, insya-Allah tarikh dari Tok susulan, insya-Allah sama-sama saya pun. Jadi saya sedih lah, ramai yang hantam saya, golongan W pun sama juga hantam kau-kau saya kan. Pemuhung lah, bomoh lah, temberang lah, apalah, sihir katak peru. Tapi tuan-tuan dah dengar hari ni sendiri daripada mulut Ustaz Kazim sendiri. Ustaz Kazim pun beritahu apa? Sihir katak peru. Apa yang saya cakap semalam pun sihir katak peru kan. Jadi bukan kata saya pandai, tapi kita pengalaman kita, pengalaman saya dulu dalam 18 tahun 19 tahun ni, dalam tempoh rawatan ni, kita dah tengok bermacam-macam. Kita dah tengok bermacam-macam, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz Kazim yang telah memberi penjelasan. Dan juga ada juga perawat-perawat ni, ada, bukan tak ada yang nak tumpang glamour. Saya minta maaf lah, orang dah kenal saya. Dalam Malaysia ni pun orang kenal macam Ustaz Kazim kata lah. Saya pun dah buat apa nak buat marketing. Orang pun dah kenal Ustaz Kazim ni. Buat apa nak buat marketing, nak prank orang, nak buat marketing demi marketing, tak payah. Saya pun sama juga. Saya tak perlukan nama saya. Saya tak perlukan nak kenalkan, cukup dah saya kenal. Sampai ke balai pun kenal, sampai ke mahkamah pun kenal. Hari-hari duk kena pergi lapor diri, sampai kenal sampai tahap tu lah. Jadi cukup-cukup. Saya pun tak minat nak publikkan benda ni. Dan saya pun, orang yang duk datang rawatan ni pun cukup dah, ramai dah. Saya tak termampu. Dan saya pun duk buat live ni, duk bantu orang. Saya beritahu apa, kalau hampa di tempat hampa ada pusat rawatan, ada ustaz-ustaz, bomoh-bomoh yang boleh berubat yang dengan baik, pi kat sana, jangan main sini, pi kat sana. Kita recommend lagi dalam live kita beberapa nama individu. Ustaz Syafiq ada, kita recommend. Tok Kiki ada, Pak Munawir ada. Yang mana ikhlas, pi lah, pi bantu kan. Saya tak suruh main kat saya. Kalau saya ni gila public, gila public city ni, gila lama ni, main berubat kat aku lah, senang kan. Lepas tu aku pedia duit hampa. Boleh aku kata ni sekali rawatan main 5,000, 6,000. Orang bayar tuan-tuan. Saya biasa orang bayar saya 20k tuan-tuan sekali saya berubat. Ada, tapi saya tak tahu harga kan. Dia kata lah, tak apa Tok, saya duit saya berlambak lagi, saya nak sembuh lah. Terpulang kat dia lah, dia nak bagi 20,000. Saya nak kata apa? Bukan saya minta kan. Orang nak nilai saya macam tu. Ada orang bagi RM1, ada orang bagi RM5, ada orang bagi sampai kosong, saya terima semua. Jadi ada orang kata lah, dia ni buat, mamak ni memang suka buat kalut. Apa benda pun nak kalang kabut. Saya kesian kat Ustaz Kazim saja. Sebab apa? Saya tengok dia adalah seorang murabbi, dia seorang ustaz yang menyampaikan banyak ilmu-ilmu agama. Saya niat saya nak membantu beliau supaya ada sikit kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada saya ni. Dan memang di bidang saya rawatan secara tradisional dan rawatan Islam ni, saya nak membantu, nak berkhidmat sahaja. Bukan nak picah Ustaz Kazim. Ustaz Kazim, saya Tok Singa, orang kenal saya satu Malaysia kan. Jadi saya nak tak 10,000 saya nak buat Ustaz Kazim. Tak, wallahi saya bukan macam tu. Saya buat keluar duit minyak saya, saya keluarkan masa dan jiwa saya cari ubat, saya nak pergi bantu Ustaz Kazim. InsyaAllah saya dengan niat saya nak Ustaz Kazim sembuh seperti sedia kala. Dan lepas ni boleh mengajak banyak lagi ilmu yang kami dahagakan. Saya bukan orang yang banyak ilmu, tapi saya nak dengar Ustaz-Ustaz Kazim, Ustaz-Ustaz yang lain, nak dengar lagi ni, nak dahagakan ilmu lagi daripada Ustaz-Ustaz yang kita sayang ni. Lagi kita nak dengar, oh ni ilmu, banyak lagi kita tak tahu. Jadi niat saya itu sahaja, tak ada nak buat publicity, minta maaf lah kan. Orang tahu saya tuan-tuan. Dan ada juga golongan selebriti ni, golongan-golongan VIP yang marah saya tak pi. Sebab apa tuan-tuan? Saya tak minat.
nak pi berubat golongan-golongan VIP ke selebriti. Sebab apa? Kadang-kadang mereka merasakan nak ambil publicity nak ambil public murahan pada mereka, nak ambil depa punya nama, nak jadikan saya kenal. Saya tak minat. Sebab tu saya tak layan. Tapi ni ustaz, walaupun dia ada nama ke apa ke, dia ustaz. Memang saya ni kalau tuan-tuan, kalau perawatan ni, kalau kata dia ustaz pondok, ustaz apa, saya derah pergi ya. Saya derah sikit. Sebab apa? Saya tahu dia ada ilmu. Jadi saya nak bantu yang tu saja. Kalau golongan-golongan ni, ramai yang marah saya, Datuk lah, Tan Sri lah marah saya. Sebab apa? Saya tak layan apa. Sebab bukan saya belagak. Saya tak mau macam ni. Bila kita nak bantu ada orang setengah pihak kata, alah ni berobat VIP boleh dia pi, kalau orang biasa tak mau. Saya tak minat. Jadi itulah saya nak beritahu. Dan ada juga perawat-perawat ni, ada yang nak tumpang glamour, ada saya tengok malam. Lepas mula bila Ustaz Kazim Buh tu, saya kata insya-Allah saya akan beri bantuan. Okey, tulis dalam tu, Tok saya pun nak pergi sekali, saya pun lagu tu lagu ni. Adalah sebilangan saya tengok. Lepas tu bila keluar isu, kata isu lakonan lah apalah semua ni, dia post pula dalam Facebook dia. Dia post kata, lakonan selamat aku tak pi. Itulah, jangan buat pandai-pandai, dia hantam saya pula. Allahu Akbar. Akhir zaman ni saya tak tahu nak cakap lah tuan-tuan. Banyak individu, banyak pihak yang nak salah gunakan nama, nak entahlah. Tapi lah, saya maafkan lah belakang semua. Cuma yang saya beritahu semalam, saya ada berbincang dengan dua perawat yang saya berbincang, kami kenal lah. Itu Tok Kiki, kalau tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook ada QI Kiki dengan Pak Munawir. Semalam kami ada mesej tanya macam mana kami nak kita nak berbincang lah apa yang isu semalam ni. Jadi kita pun sama-sama kata tak apa, kita tunggu penjelasan daripada Ustaz Kazim sendiri. InsyaAllah kalau perlukan bantuan, kita pun boleh salurkan bantuan insyaAllah dengan izin Allah. Dan saya tahu Tok Kiki, Pak Munawir ni sebenarnya saya rasa mereka pun sumbangan ikhlas kot, setahu saya lah. Jadi saya rasa mereka pun tak ambil kesempatan insyaAllah. Jadi saya hanya menunggu adinda saya balik daripada Mesir, iaitu Ustaz Syafiq. Saya akan combine dengan Ustaz Syafiq insyaAllah. Ustaz Syafiq kemungkinan besar esok dia akan sampai ke Malaysia. Kemungkinan besar juga saya akan pergi sambut beliau dekat airport. Mungkin lepas itu ke, lepas hari itu kami akan buat kunjungan ke tempat Ustaz Kazim lah, insyaAllah lah. Tengok macam mana lah keadaan ni. Saya tengah susun atok untuk kami terus jumpa Ustaz Kazim. Kami beri bantuan. Tak payah live ke, tak payah gambar pun tak kisah. Saya tak minat macam tu tuan-tuan. Kalau nak ambil gambar tak ada masalah. Kalau Ustaz Kazim tak apalah, nak buat live bagi orang tengok lah macam mana dia sakit. Kalau dia kata tak apa, kita buat lah. Kita ikut lah pesakit tu nak macam mana. InsyaAllah saya tak minat lah, insyaAllah. Kita baik, ya. Pakat-pakat semua kita rawat sama-sama insyaAllah. Kita bukan kita yang pandai apa. Tuan-tuan, saya pun demam sakit juga kan. Jadi kita sama-sama. Janganlah insyaAllah. Tak apalah, kita itu terpulang pada Ustaz Kazim, bukan pulang pada saya. Kalau Ustaz Kazim kata tak apalah nak buat live, insyaAllah kita buat. Kalau Ustaz Kazim kata tak payahlah, saya malu kau, saya apa, takut aib kau, kita tak payah buat live apa pun tak apa. Saya pergi ni, saya bukan nak kira nama apa, saya tak minat. Saya nak pergi nak bantu lah. Saya nak bantu Ustaz lah. InsyaAllah niat saya nak bantu Ustaz. Saya tak perlukan duit. Ni saya beritahu ni, wallahi saya cakap, saya tak perlukan duit. Saya tak perlukan duit sekupang pun, saya tak perlukan duit Ustaz. Ilmu yang Ustaz bagi ni lebih nilai daripada duit 1 juta tuan. Ilmu yang Allah Ustaz-Ustaz yang duk bagi pada kita ni tak ada nilai pun dengan duit 1 juta RM, 1 juta tak ada nilai. 1 juta boleh habis, tapi ilmu tak boleh habis. Ilmu akan diwarisi, hari demi hari akan diwarisi oleh anak-anak cucu kita, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita perlu kita dahagakan ilmu, bukan kita dahagakan duit insyaAllah. Saya beritahu sekali lagi, saya tidak akan mengambil sebarang upah untuk proses rawatan kepada Ustaz Datuk Yang Mulia Al-Fadil Datuk Ustaz Kazim Ilyas, insyaAllah. Ini kita bagi tahu. Mungkin Ustaz Kazim pun tengok live saya sekali ke apa ke. InsyaAllah Ustaz, saya bantu lillahi ta'ala. Dan saya nak Ustaz sihat, sembuh seperti sedia kala. Dan Ustaz boleh sampaikan ilmu lagi banyak pada kami insyaAllah. Kami dahagakan ilmu insyaAllah. Saya tidak ada nak niat perlu apa publicity kan, saya tak minat. InsyaAllah tuan-tuan. Dan untuk mengetahuan tuan-tuan, semalam ni bukan kata saya ni, saya nak tunjuk ke orang bagus ke tak. Saya tunjuk tak. Ada seorang sahabat saya lah, Din.
Dia kontraktor lah, Din, duduk di belah Jawi ni. Dia kata apa tuan, tengok semua tengok. Salam Tok. Kalau dia kata, salam Tok, kalau nak pi kat Ustaz Kazim beritahu ya, insya-Allah saya sponsor Tok macam hari tu. Ada orang nak sponsor lah tuan. Tak apa, tu saya kata ramai nak sponsor. Tu. Ni, nak bagi dah duit. Nak semalam ketak-ketak telefon dah nak ambil in. Saya kata sabar, saya tak confirm pun lagi. Ramai yang hamba Allah Ta'ala yang luar ni nak bantu, InsyaAllah. Sebab tu saya kata saya tak mau apa pun pada Ustaz Kazim. Saya nak Ustaz Kazim sembuh sahaja. Saya nak Ustaz Kazim doa kat kami. Itu yang penting. Saya nak Ustaz Kazim doa, ya Allah berilah Tok Singa ni murahkan rezeki dia, jaga dia selalu kan. Itu amin arda. Itu paling besar. Cukup lah. Allah, itu tak tahu nak balas apa Ustaz, nak balas apa lagi lain daripada doa seorang murabbi, doa seorang ustaz, doa seorang yang mengajar ilmu kan. Apa lagi saya nak balas? Saya nak kata terima kasih apa? Saya akan kena, saya yang patut terima kasih kepada Ustaz Kazim, InsyaAllah, dengan doa Ustaz Kazim, InsyaAllah. Itu saja saya nak beritahu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pun dah tengok apa yang Ustaz Kazim dah beritahu. Ustaz Kazim dah sakit lama, dan Ustaz Kazim pun dah habis duit berpuluh ribu. Ramai yang ambil kesempatan, ramai yang macam tu macam ni. Itu biasalah lumrah. Jadi insyaAllah kita akan bantu sekadar mampu saya. Sekadar mampu saja saya akan bantu. Saya tak boleh bantu lebih. Saya akan bantu sekadar mampu saja, InsyaAllah. Dan selebihnya saya doa, saya menserahkan kepada Allah SWT. Dan kita dengar sendiri pada Ustaz Kazim. Ustaz Kazim kata dia pun memang terkena sihir seperti katak puru. Sebab itulah semalam ramai orang gelakkan saya. Orang kata saya ni bomo temberang lah, penipu lah, pandai-pandai lah. Tak apalah. Apa macam mana manusia. Tapi Alhamdulillah hari ni ada penjelasan, maknanya Allah Ta'ala sayangkan saya lagi, insyaAllah. Zami Zainawek, semoga mudahkan urusan tu, insyaAllah. Terima kasih Wek, InsyaAllah. Tu pun tak masuk lagi. Ramai yang tak tahu. Kalau kata saya nak pergi ni, ramai yang akan buat sumbangan. Saya bukanlah orang ada duit tuan-tuan, tapi tak apa, saya tak perlukan sumbangan. Memang saya nak pergi, saya nak keluar duit saya sendiri tapi ramai yang akan nak bantu tu, daripada segi wangan ke, dari segi transport ke, dari segi apa pun ramai yang sedang nak bantu. InsyaAllah kita bantu sama-sama. Saya bidang saya nak bantu, tuan-tuan dan bidang tuan-tuan nak bantu. Ada doktor-doktor yang nak bantu. Saya tengok komen ada doktor-doktor yang nak bantu. Sama-sama kita bantu. Jangan duk kira lah masa ni. Orang sakit, kita niat kita, ya Allah, dengan izin Allah, kita nak dia sembuh. Tak kira lah dia seorang perawat ke, dia seorang doktor ke, dia seorang apa pun, tapi niat dia betul ikhlas. Kita bantu sama-sama. Kita gabung kali ni. Kita gabung rawatan moden, rawatan tradisional. Kita gabung, kita cuba, kita ikhtiar di atas tubuh badan Ustaz Kazim Ilyas, InsyaAllah. InsyaAllah. Itu yang kita minta. Semoga Allah Ta'ala memperkenankan doa-doa kita semua. Tuan-tuan sendiri pun ni, semua usaha ni, tuan-tuan pun usaha ni. Sebab apa? Tuan-tuan duduk doa kat Ustaz Kazim. Kita tak tahu dalam ramai-ramai duduk doa tu berapa banyak wali Allah dalam tu. Berapa banyak wali-wali Allah dalam tu. Kita tak tahu. Dia hanya komen, ya Allah sembuhkan Ustaz Kazim. Allah Ta'ala angkat doa dia. Sebab apa? Dia adalah wali Allah, dia orang soleh, dia adalah kekasih Allah. Kita tak tahu Kami bukan kami hebat. Mungkin sebab kita pergi berubat ni sebab doa tuan-tuan. Doa kalian bukan doa saya. Kita pergi doa, ya Allah sembuhkan dia. Tapi doa tuan-tuan tu Allah Ta'ala ambil. Sebab apa? Mungkin antara tuan-tuan ada yang Allah Ta'ala sayang. Ada di antara kalangan tuan-tuan ada yang menjadi wali-wali Allah. Jadi kita tak tahu siapa Jadi kita bersangka baik, insyaAllah. Itu saya daripada saya. Bukan pasal nak bantu saudara apa. Salah menilai kamu ni. Dia pula ni pelik-pelik dulu ni. Komen pelik-pelik ni. InsyaAllah yang pelik-pelik tu saya akan blok lah. Buat apa? Kita tak mau nak bergaduh-gaduh. Ni masuk bulan dah habis Ramadan, masuk bulan Syawal. Kita tak minat nak bergaduh. Itu saja. Orang dah lah sakit, ada juga ambil kesempatan tu menipu, las bubuh benda depa. Depa kata ni barang sihir, kami dah kena tu. Ya, memang banyak itu, memang banyak trip-trip penipu. Banyak trip-trip penipu. Jadi hati-hati hati-hati. InsyaAllah. Ada yang benar, memang ada orang yang tanam betul. Dan bukan semua kita pergi rawatan
bukan semua tempat kita pergi kita boleh tarik benda-benda yang tanam. Ada rumah yang tak ditanam, ada rumah yang ditanam kan. Bukan semua benda ditanam. Ni kita tengok, kita tarik barang ni, setiap rumah ada pis, setiap rumah benda tu tanam. Itu nampak sangat penipu, itu nampak sangat pembohong, itu nampak sangat dia yang letak. Tanyalah Wes Almos, dia biasa ikut saya. Tergamam dia. Bukan kata ilmu saya hebat, tak. Tanyalah dia sampai blackout rumah sakit tu, sampai blackout rumah yang kami berubat tu. Tanyalah Wes Almos, tak ada live malam tu. Sebab apa? Saya tengah buat live. Ada di Kelantan. Saya pegang di atas tu barang tu, saya tarik tu, ambil dia ni barang. Terkejut. Tuan rumah pun padahal mereka dah letak dah, bomoh-bomoh dah letak dah di rumah dia. Jadi kita buat keluar. Lepas tu duduk sah, dia minum air tu, blackout satu rumah, tak boleh buka dah. Lampu tak boleh buka, tunggu esok pagi orang mai repair, short current. Tak percaya tanya Wes Almos, betul tak betul benda ni jadi. Bukan saya nak kata saya hebat kan. Allah Ta'ala tu menerja saya tak hebat. Jadi hati-hati yang golongan menipu-menipu ni. Kadang-kadang teluk mereka bubuh jarum siap-siap dalam tu, dia terik tuan-tuan, teluk ni. Teluk ada yang betul-betul lah, wallahualam lah. Ada yang memang betul-betul memang dia boleh tarik barang-barang ni. Kita tak mengetahui pada beliau, kata dia tak. Ada orang yang memang handal. Ada orang yang memang handal sampai tahap tu. Dan ada orang yang penipu yang cukup handal pun dah. Teluk ni tuan-tuan, saya nak beritahu. Ni saya nak beritahu trip orang duk buat ni. Teluk dia tebuk dia belakang tu, kalau dia bubuh apa, dia rendam dengan Allahumma salli alaihi wasallam, dia rendam dengan cukur tuan-tuan. Bahagian teluk kulit tu dia akan jadi lembek. Jadi masa tu lah depa cucuk jarum ke, depa bubuh perwarna darah ke, macam-macam. Depa bubuh di situ, maka esok mereka main berubat, tarik pum, pecah keluar jarum, keluar lagu tu. Tu penipu banyak tuan-tuan. Kadang-kadang ambil dia dalam mulut, padahal ni selit habis dah ni, paku-paku dalam mulut depa ni. Tarik. Banyak penipu tuan-tuan. Hati-hati. Yang video saya buat keluar orang jarum tu, bukan saya bubuh, dia keluar ke mulut dia sendiri. Kita nampak ni jarum keluar ke celah-celah gigi, sop. Yang tu real. Yang menipu pun banyak, yang real pun ada. Itulah kena hati-hati tuan-tuan. Nak merawat ni kena hati-hati. Hak menipu pun banyak, hak yang betul pun ada. Kadang-kadang mereka nak buat, nak orang kata apa, nak demi nak tengok bagi orang percaya, mereka menipu. Ada juga yang memang yang betul. Kita tengah biasa tuan-tuan, saya biasa buat pagar rumah orang ni, benda jatuh atas sini tu, jatuh pecah bawah, tak pecah. Satu botol, biasalah pis yang lama lah, pis yang kena padam tu, biasa saya tunjuk. Satu botol, dalam tu ada berkerak lah macam-macam benda tu. Saya tengah duduk pagar ni dengan garam, tiba-tiba jatuh depan saya, boom. Ambil tengok botol tu. Terkejut tuan rumah. Itu bukan kita buat-buat tuan-tuan. Ada benda yang memang betul, dan ada juga yang mengambil kesempatan, ada juga yang memang menipu orang. Jadi hati-hati. Tak semua orang buat kerja betul. Banyak hari ni zaman fitnah. Hati-hati tuan-tuan. Kalian yang mana nak berubat tu kena hati-hati. Jangan suruh saya, tak suruh main kat saya ni, saya abang. Jangan suruh saya kita main kat saya. Tak. Pergi cari ustaz-ustaz lain yang betul-betul buat rawatan. Cuma saya beritahu, hati-hati dalam penipuan hari ni. Zaman hari ni banyak orang nak cari duit senang. Bomoh penipu, Gamak Piramli dah tunjuk dah. Cerita bomoh penipu, bomoh temerang. Bomoh kena ikat, lalas Piramli jadi bomoh. Apa trompet jadi tok bomoh. Wahai pulut aku ni. Dapat duit, bagi kat bomoh tu, pun kata aku pun temerang juga. Jadi semua banyak temerang daripada betul. Jadi insyaAllah itu saya daripada saya mohon ampun dan maaf insyaAllah. Apa-apa nanti saya update balik insyaAllah. Kita doa kepada Ustaz Kazim semua beliau sembuh. Dan kepada yang hantar sihir tu insyaAllah, saya beritahu Ustaz, insyaAllah kita ada kaedah. Tak perlulah, tadi saya dengar pun saya sedih. Ustaz Kazim kata saya nak cari tok bomoh tu, saya nak bayar duit. Dia nak berapa puluh ribu pun saya nak bayar. Saya nak minta dia tarik saya balik saya. Nak tarik balik sihir saya. Nak tarik balik gambang saya dalam tu. Allah, saya sedih dengar tuan. Allah Akbar, sampai tahap tu Ustaz Kazim kata apa, saya tak apa, saya nak suruh sahabat saya cari balik bomoh tu, alamat tu, saya nak bayar berapa dia nak supaya dia tarik balik sihir. Saya nak bagi tahu kepada Ustaz Kazim, insyaAllah tak perlulah Ustaz Kazim. Tak perlu. Ada kaedah dah kita boleh buat. Ada kaedah dah. Tapi saya tak boleh nak terang dalam live ni apa benda kita nak buat. Biar saya jumpa dengan Ustaz Kazim. Ada benda yang kita boleh buat kepada bomoh ni. Ada benda yang kita boleh buat untuk bomoh ni.
Jangan pi tarik, jangan mengaku kalah dengan bomoh ni. Ada cara dia. Ada dia. Dia nak main dengan kita main dia balik sampai habis. Biar dia jadi gelong. Insya-Allah ada ilmu ni, banyak ilmu Allah luar ni. Tapi jangan, saya minta Ustaz Kazim, jangan pi rumah pi suruh dia tarik balik lah. Jangan. Saya faham Ustaz Kazim terlampau sakit tu. Terlampau tak boleh tahan lah tu. Sampai dia keluar kalam tu, dia nak pi bayar beli blok dekat bomoh tu, suruh tarik balik apa yang dia buat sihir, buang balik gambar-gambar ni. Insya-Allah tak apa. Kita ada cara dia. Kita ada kaedah dia. InsyaAllah. Benda ni kita kena buat ni, kena buat sungguh-sungguh. InsyaAllah. Saya pun perlukan sahabat-sahabat yang lain bantu saya, insyaAllah. InsyaAllah benda ada kita kena rahsia lah. Jadi itu saya daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf. Mohon ampun dan maaf dengan kata-kata saya. Saya mohon ampun. Dan kita doa pada Ustaz Kazim, doa pada saya juga tuan-tuan, semoga saya kuat untuk bantu lebih ramai lagi, insyaAllah. Saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.